Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Bertemu kembali kita pada kelas PDPR Sains pada hari ini. Pada hari ini cikgu akan meneruskan lagi kelas PDPR kita dengan tajuk yang baru iaitu pada unit yang ke-7 tajuk tenaga. Okey, hari ini cikgu akan menerangkan tentang tenaga dan juga sumber tenaga. Tahukah murid-murid apa itu tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Tenaga dapat diperoleh daripada pelbagai sumber tenaga. Antara sumber-sumber tenaga adalah yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber tenaga yang paling utama. Tenaga matahari boleh digunakan untuk menjanakan elektrik melalui panel suria. Yang kedua adalah air. Air yang mengalir menggerakkan turbin di dalam empangan untuk menjanakan elektrik. Sumber tenaga yang ketiga ialah biojisim. Biojisim ialah bahan daripada tumbuh-tumbuhan seperti kayu api dan sisa tanaman atau tinja haiwan yang digunakan untuk mengeluarkan bahan api dan menjanakan elektrik. Yang keempat, angin. Angin yang bertiup menggerakkan kincir angin untuk menjanakan elektrik. Yang kelima, bahan nuklear. Bahan nuklear seperti uranium digunakan untuk menjanakan elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Sumber tenaga yang keenam ialah bahan api fosil. Bahan api fosil seperti petroleum, gas asli, arang batu dibakar untuk menjanakan elektrik. Yang ketujuh adalah ombak. Ombak menggerakkan turbin di dalam laut untuk menjanakan elektrik. Yang ke-8, geoterma juga merupakan sumber tenaga yang diperoleh daripada haba, batuan panas di bawah permukaan bumi untuk menjanakan elektrik. Sumber tenaga yang ke-9 ialah bateri. Sumber tenaga yang dihasilkan oleh manusia untuk membekalkan tenaga. Dan sumber tenaga yang terakhir adalah makanan. Makanan membekalkan tenaga kepada manusia dan juga haiwan. Sumber tenaga diperlukan untuk menjadikan sesuatu objek itu berfungsi dan bekerja. Contohnya seperti tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanannya sendiri. Manusia memerlukan makanan untuk bermain dan juga untuk melakukan kerja-kerja seharian. Lampu suluh juga memerlukan bateri untuk menyalakan mentol. Manakala kereta memerlukan bahan api fosil iaitu petroleum untuk bergerak. Dapur gas memerlukan sumber tenaga seperti bahan api fosil iaitu gas asli yang digunakan untuk memasak. Kapal layar memerlukan angin untuk berlayar. Televisyen memerlukan tenaga elektrik untuk berfungsi dan juga kalkulator memerlukan cahaya matahari melalui sistem solar untuk berfungsi. Sumber tenaga boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui.
Sumber tenaga yang boleh diperbaharui adalah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan dan boleh diganti apabila habis digunakan. Contoh sumber tenaga yang boleh diperbaharui adalah matahari, ombak, air, angin dan biojisim. Manakala sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui adalah sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui ini tidak boleh digantikan apabila habis digunakan. Contohnya adalah seperti bahan api fosil, seperti arang batu, gas asli, petroleum dan juga bahan nuklear seperti uranium. Untuk latihan dan tugasan pada hari ini, cikgu mahu murid-murid menjawab soalan latihan yang cikgu sediakan ini. Yang pertama adalah padankan sumber tenaga dengan penerangan yang betul. Murid-murid boleh lihat sumber tenaga dan padankan dengan penerangan yang betul. Jika murid-murid ingin mendapatkan jawapan, murid-murid boleh rujuk semula kepada penerangan yang cikgu telah berikan tadi ataupun murid-murid boleh rujuk di dalam buku teks di muka surat 124 dan 125. Untuk soalan yang kedua, murid-murid dikehendaki memadankan sumber tenaga yang betul di ruang yang disediakan dengan perkataan yang diberi. Okey, untuk soalan ini, cikgu mahu murid-murid memilih sumber tenaga dan mengisikan pada ruangan sumber tenaga yang telah disediakan. Contoh, matahari adalah sumber tenaga. Tulis matahari di ruangan sumber tenaga. Air juga sumber tenaga. Nuklear juga sumber tenaga. Keupayaan bukan sumber tenaga. Jadi tak payah tulis ya. Okey, seterusnya murid-murid cari apa lagi sumber tenaga. Okey, seterusnya soalan yang berikutnya adalah senaraikan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, seterusnya cikgu mahu murid-murid memilih daripada sumber tenaga tadi, apakah sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan juga sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, setakat ini sahaja PDPR Sains pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menjawab soalan dengan betul. Jika murid-murid mempunyai kemudahan pencetak, murid-murid boleh cetak soalan yang cikgu berikan. Jika murid-murid tiada kemudahan tersebut, murid-murid boleh salin terus ke dalam buku tulis sama ada sains 1 ataupun sains 2. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Bagi murid-murid yang telah selesai ataupun telah siap tugasan, boleh hantar terus kepada cikgu. Okey, setakat itu dahulu untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.